الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد. Yang saya hormati Aljawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari sekali lagi ke masjid tuan-tuan dalam siri kuliah bulanan kita, Kitab Faraid, Permasalahan dan Jawapannya. Jadi tuan-tuan dah dapat kitab masing-masing. Jadi moga-moga Allah SWT kurniakan kekuatan kepada kita untuk menghabiskan kitab ini dan istiqamah untuk belajar sampailah kita memahami sedikit daripada ilmu-ilmu Allah SWT, khususnya dalam ilmu berkaitan dengan harta pusaka, dan semoga kita boleh menjadi rujukan kepada orang lain pula lepas ini insya-Allah. Hadirin mati Allah SWT sekalian, mukaddimah pada pertemuan kita baru-baru ni pada bulan lepas, saya dah baca kepada tuan-tuan mati Allah SWT apakah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid. Kemudian kita disebut juga tentang dalil-dalil ilmu faraid ini ataupun dalil-dalil hukum kepusakaan ini. Maka sudilah saya ataupun kiranya kita membaca sekali lagi dalil-dalil ini, moga-moga memberi kefahaman kepada kita insya-Allah pada muka surat 6. Terus lompat nombor 6 tu. Yang lain tu tuan-tuan boleh baca lah. Soalan yang kedua, nyatakan dalil pensyariatan faraid. Sebab buku ni tajuknya Faraid, Permasalahan dan Jawapannya. Ada masalah, ada jawapan. Itu konsep metod penulisan buku ini. Nyatakan dalil pensyariatan faraid. Apakah dalil dia? Kita nak buat satu benda tuan-tuan, kena ada dalil. Kena ada dalil, kena ada hujah. Sama ada hujah umumi ataupun hujah khususi, umum ataupun khusus, kena ada dalil. Kena ada dalil. Maka hadirin Allah SWT sekalian, dalil pensyariatan faraid adalah melalui Al-Quran, hadis dan ijma' al-ulama. Tiga masadir tasyri' ataupun sumber hukum Islam ini, maka tiga-tiga ni ada belaka disebut tentang faraid. Yang pertamanya, tuan-tuan kalau dah hak sendiri itu, tuan-tuan boleh contoh buku tu, kita boleh dhabit ataupun taklid, tulis sikit-sikit. Yang pertama, dalil dalam bentuk umumi ataupun dalil dalam bentuk umum. Ayat yang ke-7 daripada suratul Nisa, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang lelaki ada bahagian daripada pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Allah sebut umum ni, orang lelaki. Saya dah sebut pada tuan-tuan dari bulan lepas, orang lelaki dekat sini termasuk kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, kacak, huduh, hitam legang, putih melepak, kuning, oranye, tak kira. Asalkan dia tu lelaki sejati. Tak kira lelaki tak sejati pun. Contohnya dia lelaki tiba-tiba jadi maknya, dia tetap lelaki. Dia lain daripada khunsa. Khunsa lain. Kalau jenis buat-buat menjadi nak tasyabuh kepada wanita, maka kita hukumkan dia tu jantan, lelaki. Syafi'i Ilyas, dia lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Dia pakailah pakaian seksi mana pun sebagai seorang perempuan, dia tetap seorang lelaki. Sajak, dia tetap seorang lelaki. Dia tak boleh kata dia seorang perempuan, tak boleh dia kata khunsa. Dia lelaki. Muhammad Sajak nama dia. Syafi'i Ilyas sama juga. Safi samanya Syafi'i kan. Allah SWT dah ramai lagi. Kalau tokoh-tokoh yang menyamar menjadi wanita, kalaulah mak ayah dia mati, maka mereka sebenarnya dihukumkan sebagai seorang lelaki, kecuali khunsa. Khunsa lain. Khunsa ni dia lahir-lahir ada dua jantina. Dia lelaki ada, jantina perempuan ada. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil mungkin dia orang yang
yang dicipta dua jantina. Lagi dahsyat, kalau kita boleh cam dia nak jadi laki ke perempuan, maka ulama sebut tengok kecenderungan jantina dia. Nah, dalam buku ni pun ada sebut. Tuan-tuan, nanti kita jumpa pada bab dia. Jadi tak perlu kita bincang lagi bab khunsan. Kita bincang lirijali, bagi lelaki. Rijal ni daripada perkataan rijlun, lelaki. Orang lelaki dia suka berjalan, tuan-tuan. Jadi makcik-makcik, kalau suami kita jenis suka berjalan, memang bahasa dia dah. Orang Terengganu kata bahasa orang lelaki, dia suka jalan. Kalau tak suka berjalan duduk rumah je, itu tak bukan lelaki sejati. Allah, lelaki suka berjalan. Perempuan pula imra'atun, daripada perkataan mira'ah, mirror, cermin. Orang Mak Saleh ambil perkataan mirror daripada perkataan bahasa Arab. Orang perempuan suka menghadap cermin. Kalau orang perempuan suka menghadap cermin, jangan marah, memang sifat dia gitu. Jangan terbalik pula. Perempuan suka berjalan, laki menghadap cermin. Yang ni pelik. Ni orang panggil golongan LGBT. Betul ni yang banyak berlaku. Qul Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Allah, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka yang ditinggalkan daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Kerabat ni siapa? Saya dah sebut kepada tuan-tuan, ahli keluarga kita, daripada perkataan qarib. Qarib maknanya dekat. Abang kita mati, adik perempuan kita mati, kakak kita mati, anak kita mati dan sebagainya, itu disebut sebagai kerabat. Walin nisa'i, dan bagi orang perempuan pula, tak kira perempuan kecil, muda, tua, besar, miskin, kaya, comel, tak comel, cantik, cun, melecung ke tak cun, dia mak cun ke, dia perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pusaka. Dah ustaz, dia tukar jadi jantan, jadi lelaki pula, dia jadi tomboy. Tomboy, maka tetap dihukumkan dia seorang lelaki. Maka dia mati sebagai seorang lelaki, tanam gaya orang lelaki, semayang gaya orang lelaki, maka itu sifat lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, walin nisa'i nasibun, dan bagi orang perempuan ada bahagian-bahagian mimma tarakal walidani, apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu ayah, wal aqrabun, dan kaum kerabat. Mimma qalla minhu aw kasur, iaitu bahagian itu sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta tersebut, nasiban mafruḍa, itulah ketentuan yang Allah telah tetapkan. Tak boleh kita nak lawan. Kenapa dapat sikit pula aku? Kenapa suami dapat banyak, isteri dapat sikit? Kenapa ayah dapat banyak, mak dapat sikit? Kenapa datuk dapat banyak, opah dapat sikit? Kenapa anak lelaki dapat banyak? Kenapa ni boleh kita tanya. Tapi kita tak boleh nak bantah apa yang Allah SWT telah tetapkan kepada kita. Itu jelas. Tak boleh bantah apa yang Allah SWT tentukan kepada kita. Itu ayat, kita panggil ayat apa tadi? Ayat umumi, ataupun disebut ayat sebagai ayat ijmali, umum. Ayat-ayat umum. Okey. Ayat-ayat Al-Quran mengenai miras. Okey, yang ni kita nak bicara pula ayat tentang khusus. Satu persatu Allah terang, dalam bahasa Arab sebut tafsili, secara detail, mendetail. Ini kita baca dalil baru, tuan-tuan. Kita belum nak cerita panjang lagi, baru cerita dalil dulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzin unsayain. Allah kata apa? Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anakmu, bahagian seorang anak laki-laki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Allah start mula-mula lagi. Orang lelaki dapat dua, orang perempuan dapat satu. Yang ni lah dalil orang lelaki ngapa. Orang lelaki mengapa dua dalil je. Dalil pusaka, dalil nak nikah selagi. Dua dalil. Dalil pusaka sebab nak dapat banyak. Dalil nikah lagi sebab nak berhujah dengan isteri dia. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sampai setakat tu dia apa? Dia terlupa isteri dia tu al-hafizah. Dia pun sambung, wa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Isteri dia bersambung. Tuan-tuan Allah SWT. Bayar je lah, laki dua, perempuan satu. Okay, kita pergi kepada golongan yang pertama. Fa in kunna nisa'an fawqa isnatain. Ingat. Tuan-tuan boleh contoh Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua.
2, 3, 4, lebih pada 2. Baik. Fauqa snatain falahunna sulusa ma tarak. Maka kata Allah, mereka layak mendapat 2/3 daripada harta kita. Catat dekat situ tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dekat sini cucu perempuan, cicit perempuan, ciuk perempuan, cicak dan sebagainya ke bawah tu, semua tuan-tuan Allah sekalian tu golongan yang mendapat dengan kadar, kalau ramai 2/3. Boleh? Ada pensel tak? Ada kalat. Catat. Kalau katanya mana dalil cucu dapat pusaka? Ni ada dalil dia. Dalil cucu perempuan dapat pusaka ni. Syarat cucu nak dapat, kita sebut awal ni supaya kita jumpa nanti kita faham dah. Syarat cucu perempuan nak dapat, mesti dia anak kepada anak lelaki saja. Ingat tak? Ingatlah kita bagi contoh itu, mak mati, meninggalkan mak mati 2018 selepas Perak menang baru Piala Malaysia. Mak mati meninggalkan 2 anak, Siti Kasim. Tapi 2 anak dia pun mati sebelum mak. Maknanya anak mati dulu. Siti ada anak, Kasim ada anak. Siti ada anak perempuan, Kasim ada anak perempuan. Yang dapat anak siapa? Anak Kasim ke anak Siti? Anak Kasim. Kasim tak beranak. Tapi tu anak Kasim nama dia. Maka itu cucu yang dia dapat. Dan cucu daripada Siti dapat tak? Dari sudut hukum pusaka fardunya, dia tak dapat apa-apa. Okey, itu jelas. Okey, Allah kata kalau anak perempuan 2 atau lebih, maka dia dapat 2/3. Apa syarat dia lagi? Mesti tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, kita kembali pada ayat pertama tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzin unsayain. Balik patah balik. Difardukan kepada kamu, orang lelaki dapat 2, orang perempuan dapat 1. Jadi fahamlah, kalau kita ada anak lelaki dan anak perempuan, maka mereka akan mendapat bersama-sama. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Contoh saya lah, saya kalau mati, saya ada anak 4 orang, 3 lelaki, 1 perempuan. Maksudnya ada berapa anak saya setakat ni? Kalau maksudnya dari sudut faraidnya, saya seolah-olah ada berapa anak? Ada 7 anak. Sebab lelaki 3 menyamai 6. Yang 1 perempuan 1 lah. Kalau harta saya ada 7 juta, bagi dengan 7. Tak main sikit-sikit ni, main juta tu. 7 juta bagi 7, 1 bahagian 1 juta. Maknanya anak saya lelaki setiap seorang dapat berapa? 2 juta. Yang perempuan dapat 1 juta. Tak bodoh sebab suami dia Perdana Menteri. Faham tak? Nampak lagi lah. Allah, orang ni. Jadi yang tahu Allah SWT sekalian, jelas tak makcik-makcik? Kakak-kakak sekalian, jelas ke tak jelas? Jadi jelas lah. Maknanya dapat berapa? 2/3 kalau ramah. Syaratnya tak ada adik-beradik lelaki. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tapi jika sekiranya anak perempuan itu, cucu perempuan itu, cicit perempuan itu, semua ada syarat. Sekiranya mereka seorang, wahidah falahan nisfu, dia dapat setengah harta. Mak mati meninggalkan Siti, Siti dapat berapa? Setengah. Mak mati meninggalkan 2 Siti, dapat berapa? 2/3 bagi 2. Mak mati meninggalkan 10 Siti, Siti Fatimah, Siti Aminah, Siti macam-macam Siti, Siti Nurhaliza, Siti Sifi. Zaman kecil kan Siti Sifi, 1 darat 2 ya tu. Masyhur tu TV1 tu. Kita minat nak ngorak dia, tapi tak boleh lah TV. Nah, Siti Sifi nama dia. Kalau 10 anak perempuan 2/3. Kalau seorang 1/2. Syaratnya apa? Tak ada anak jantan. Ada anak jantan aja, anak perempuan hai bye. Dapat bersama-sama, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ustaz, kami nak bagi sama rata, sama rasa. Tak ada masalah. Boleh dengan syarat lelaki redha, bukan perempuan redha. Perempuan confirm redha. Sebab perempuan yang minta, jarang lelaki minta. Perempuan yang akan minta, abang kita bagi sama rata boleh? Sama rasa kan, kita kan lahir daripada rahim yang sama. Perak benih yang sama, ayah pun nama sama, panjang lebar dia cakap, rupanya nak sama rata je. Maka abang dia kata tak apalah, sama rata pun sama rata, kita adik-beradik, tak apa. Namun kata Syekh
Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menyebut bahawa aku lebih suka kalau umat Islam meraihkan apa yang Allah nak. Faham tak? Kita nak sama kata. Allah nak apa? Lidzakari mislu hazzin unsayan. Awal lagi ayat ke-11 Allah sebut. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kamu raihkan dulu cara Allah nak, lepas dah dapat, abang bagilah kepada adik. Sebab apa? Manusia ni belum dapat, dia belum tahu lagi. Dia tak tengok lagi duit tu. Berapa duit? 50,000 contohnya. Patut dia dapat 50,000. Tapi bila mana bagi sama rata, mungkin dapat kurang. Kalau dia dapat 50,000 lagi, dia akan berkira balik. Aku nak bagi kedok ke adik aku ni. Nak bayar PTPTN lagi. Kata 4,000 baru bayar. Ni 1,000 kena bayar dah ni. Aku tak jadi nak bagi. Contohnya. Boleh macam tu kadang. Faham tak? Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian, walau bagaimanapun itu pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum. Kalau kita nak bagi sama rata juga, bagi pusaka selalu sebut, nak bagi macam mana ni? Kalau kita kata nak bagi sama rata, sama rata. Syaratnya redha meredai, tak ada ungkit-mengungkit kat belakang. Mentang-mentang Kak Long ni 3 lain, 4 lain Kak Long. Bukan ayah dia, mak dia, ibunda namanya. Punya garang gila ni. Main bapa musim 14 kali. Bila dia kata kakak nak bagi sama rata, adik semua senyap. Senyap belaka. Maka yang tu redha terpaksa tak boleh, tuan-tuan. Kena redha dengan ikhlas daripada hati kita. Baik, habis. Ada soalan tak tentang anak perempuan? Ada soalan anak perempuan? Tak ada. Bagus, alhamdulillah. Saya suka ngajar masjid tak ada soalan, sebab dia boleh habis cepat. Habislah tentang anak perempuan, ya. Okey, kita pergi pula kepada dalil tentang yang seterusnya, ayat sambungannya, wali abawai, kepada ibu bapa, ibu-ibu ayah sekalian, likulli wahidin minhumas sudus, setiap seorang akan mendapat 1/6, kata Allah. Bapa dapat 1/6, mak dapat 1/6 mimma taraka, daripada apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayat, in kana lahu walad, kalau si mati itu ada zuriat. Ada anak kita mati, dia ada anak, maka kita dapat 1/6 daripada harta dia. Mak 1/6, ayah 1/6. Boleh pergi umrah, dapat duit pusaka. Tapi tuan-tuan macam Allah, seperti mana saya sebut sebelum ni, pusaka datang bukan dengan puaka. Pusaka datang dengan responsibility, kata orang Banjar. Tanggungjawab besar. Iaitu apa dia? Tanggungjawab kamu mentadbir harta tersebut. Kadang-kadang dia tengok cucu dia kecil-kecil lagi, dia tergamak ke nak ambil duit tu. Dia hak dia tergamak ke nak ambil. Mungkinlah hati dia kata, aku tak harap menantu aku ni, kalau aku bagi dia, habis dia nikah baru. Itu urusan dia, tuan-tuan. Dia nak nikah lain ke, nak nikah siapa, ikut urusan dia. Isu kita ni cucu kita tu. Mana kita dapat 1/6, ada tanggungjawab besar, iaitu untuk jaga maslahat cucu-cucu. Kecuali cucu tu umur 40, 35 tahun, itu lain lah. Tak jaga maslahat pun tak apa, kita boleh ambil. Tapi kalau cucu tu kecil-kecil lagi, yang lagi dahsyat, kita pernah jumpa kes sampai opah dengan atuk ambil, cucu pun tak dapat. Duit biasa, duit apa? Duit pusaka KWSP. Itu biasa. Nama tak tukar lagi. Dia ambil 2 orang pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Allah campak balik labbaik dia, macam Allah SWT. Tak ada labbaik. Tak ada labbaik betul. Tak ada, aku tak terima mu datang. Sedangkan mu rampas harta menantumu, merampas harta cucumu, ni banyak berlaku. Dia tak faham konsep KWSP macam mana. Ataupun kadang-kadang duit insurans. Ni biasa banyak berlaku, duit insurans. Insurans banyak kali kita sebut pada tuan-tuan macam Allah SWT. Dia beza dengan takaful. Kalau insurans yang kita langgan, contohnya tajuknya contoh insurans singa ataupun insurans gajah ke, lion ke, elephant ke, yang tak ada Islamik, maka tuan-tuan, langganan kita tu tidak sah dari sudut syarak, dari sudut hukumnya haram, sebab kita menggunakan sistem konvensional. Boleh faham? Macam juga kita ambil insurans kereta kita, ada insurans takaful. Kita ambil juga insurans kurnia yang tak ada takaful.
Kita ada pilihan kita. Bukan tak ada. Dulu memang tak ada. Kurnia je lah. Kurnia tu macam Islamik dah. Sebab bunyi kurnia. Tapi dia tak Islamik kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, betul tak Islamik. Takaful Malaysia ada. Kita condemn takaful. Sebab kita tak support takaful lah. Jadi takaful tak masyhur macam yang lain. Itu masuk macam tu. Maka terima kasih Allah SWT sekalian. Kalaulah kita ambil insurans yang tidak takaful, kita panggil insurans lah. Duit yang boleh faraid hanya duit caruman bulanan kita saja. Bukan kita, waris kita. Kita mati dah. Kita carum 150 sebulan. 150 sebulan, 150 sebulan. Tiap-tiap bulan, lepas tu mati. Maka insurans hantar duit. Berapa? 200,000 bagi kepada waris. Boleh makan tak duit tu? Duit tak boleh makan. Kita kena beli makanan baru boleh makan. Duit tak boleh makan. Jadi Allah SWT sekalian, duit yang kita dapat tu, caruman tu je halal. Yang dapat daripada insurans konvensional ni, kita tak boleh makan. Kena bagi pihak ketiga. Mana? Rohingya, Palestin, orang susah kat Malaysia, bagi kat mereka. Kita tak boleh ambil. Yang boleh ambil, waris boleh ambil duit caruman saja. Berapa simat carum sebulan? 100,500. Berapa lama? 20 tahun. 20 tahun darat 100,500. Buat keluar daripada 200,000 tersebut, itu saja halal. Itu wajib difaraid, dianggap duit simpanan. Selebih daripada tu, kita tak boleh ambil. Satu. Berbeza dengan takaful. Takaful Malaysia tu takaful. Nah, ataupun Prudential takaful. Asal nama takaful je tuan-tuan, kita siqah lah dengan depa tu Islami. Walaupun memang Cina ke atas, India ke atas, tak kira lah. Sebab dia ada panel syariah dia. Apa-apa pun berlaku di akhirat, kita kata, ya Allah, tanya panel syariah. Kami tak tahu. Tugas kita orang awam, tak perlu masuk rumah orang, buka pintu, tengok habis dalam tu. Tak perlu. Kita sekadar nampak yang tu cukup. Maka bagi takaful, kata ulama, sama juga. Duit caruman saja wajib faraid. Duit yang dapat selebih daripada tu, boleh bagi ikut keadilan kita. Tak ikut faraid pun tak apa. Duit caruman saja wajib faraid. Duit yang lebih daripada kita bagi ikut keperluan. Isteri nak, anak-anak nak, maka bagi lebih kepada mereka. Itu konsep. Adapun kalau kita kerja dengan satu syarikat, namanya Gochong Sendia Bahar, Gocoh Sendia Bahar, ikut tu ya. Orang Cina macam tu, orang India ke nak Tapai Sendia Berhad sebagainya tu. Kita masuk dalam polisi syarikat tu, dia akan mencarum dengan kita untuk kita punya insurans. Dia carumkan, bukan kita carum. Dia yang carumkan sebab polisi syarikat. Contoh, dia carum dengan syarikat Berjaya Sompo, Vincent Tan. Berjaya Sompo ni Vincent Tan. Bak-bak usahanya, syarikat judi dia tu. Nak Magnum dan sebagainya tu. Maka kita bukan nak, tapi bos yang carum. Maka kata ulama, ada dua pandangan kalau kita mati. Ni isu mati saja. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Kalau belajar faraid, kita akan sebut mati lebih pada 100 kali. Kalau selera lagi makan, tak tahu lah. Kita pas sebut mati, selera lagi. Para sahabat bila sebut mati, tak ada selera. Pemutus kelazatan dunia. Beza tak kita dengan para sahabat Nabi SAW. Kalaulah macam tu kes, kata ulama, boleh ambil duit yang dia bagi. Sebab bukan kita yang mencarum. Tapi ada ulama kata jangan ambil. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana? Confirmnya ambil. Sebab duit. Sportsen pun aku ambil. Nak katakan ni 100,000 dapat. Terpulang kepada tuan-tuan. Allah, itu pandangan yang saya nakalkan daripada para alim ulama. Baik. Okey je lah. Okey, habis. Maka Allah SWT, kalau anak kita mati, dia ada zuriat, kita dapat berapa? 1/6. Jangan minta lebih. 1/6. Ayah 1/6, mak 1/6. Tapi ayah-ayah special. Sebab ayah ni dapat dengan tiga keadaan. 1/6 ni, 2 dengan kadar ambil semua. Kalau dia seorang, disebut sebagai asabah, ambil semua. Ataupun dia mengambil baki. Kalau dia ada dengan waris yang lain. Contoh siapa? Mak mati, meninggalkan isteri dia seorang. Mak mati, meninggalkan anak perempuan. Mak mati,
Tak, mak mati, mak ni maknanya mati. Mak mati, mati. Meninggalkan anak perempuan. Kita belajar tadi anak perempuan kalau seorang berapa? Satu per? Oh, lupa dah ni. Buat makan nasi ni. Guru saya Dr. Farah, dia kata apa? Orang Melayu ni cepat lupa. Bukan sebab Tun Mahathir sebut Melayu mudah lupa, tapi sebab kita suka makan nasi lupa manusia. Okay, dia tinggalkan ayah. Kita belajar tadi kalau ada zuriat dapat berapa? Ayah satu benar. Kita tulis satu benar. Kena tulis satu benar. Jadi kalau kita kira tadi mati Allah SWT, 2 dengan 6 ni satu nombor pengangka pembawa yang boleh masuk. 2 boleh masuk dengan 6. 6 kita ambil sebagai asal masalah. 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3. 1 darab berapa dapat 6? 1 darab 6 dapat 1. 1 darab 6 dapat 1. 1 darab 6 dapat 6. 1 lah. Jadi ada berapa sini? 4. Ada baki berapa? 6 tolak 2, 6 tolak 4 ada baki 2. 2 ni akan dapat kepada ayah. 1 plus 2 ayah akan dapat. Disebut sebagai 1/6 dan baki namanya. Baki tu asabah. Tu lebih. Ataupun kalau dia mak mati lagi, meninggalkan ayah saja, maka pada waktu ni ayah bukan dapat 1/6. Ayah akan dapat semua harta mak. Kalau duit ada RM15, RM15 dapat kepada sikit benar mati. Kerana sedih mati singgah hati sikit sangat dia kata. Nyesal mati awal dia. Habis. Okey, habis. Ayah-ayah sekalian ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Bagus, masya-Allah. Dan tadi ustaz sebut ada soalan, kalau tuan-tuan tulis kalau saya boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab saya khabar, wallahu alam. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Pembahagian itu sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutang-hutangnya. Ingat, nak buat faraid ni mesti settle wasiat, mesti settle hutang si mati dulu. Kalau hutang dia berlambak-lambak lagi, jangan, Terengganu kata jangan tebang nak faraid. Jangan try nak buat faraid. Tahu tebang? Bukan tebang jangan try lah. Jangan try kamu nak faraid. Sebab apa? Hutang dia banyak lagi. Dia ada wasiat, maka wasiat kena laksanakan. Walaupun Allah sebut wasiat dulu baru Allah sebut hutang, kata Syekh Ali As-Sabuni, Allah mendahulu menyebut wasiat daripada hutang. Walaupun tertib penyelesaian mesti hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Sebab orang suka menangguh-nangguh ataupun meninggalkan wasiat mak ayah dia. Mak ayah dia ada buat wasiat, sebut ke, bertulis ke, tapi dia buat bodoh je. Dia kata tanah tu mak, kalau ayah mati nanti ayah wakafkan kepada masjid. Okey, ayah mati. Dia suruh ayah mati sungguh ayah dia. Dia tak wakaf pun. Maka orang macam ni tak melaksanakan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati. Abaukum wa abnaukum. Saya dah terlajak ke bawah ni. Saya ke atas tu saya tak baca ayat. Wali abawaihi likulli wahid minhum as-sudus. Bagi mak bapak dapat senang. Saya terlajak tu ke bawah. Fa in lam yakul lahu, kita naik balik. Minta maaf lah, kadang-kadang ustaz ni terlajak over sangat. Jadi naik balik. Fa in lam yakun, minta maaf. Fa in lam yakul lahu waladun. Jika sekiranya si mati tak ada anak, sama ada dia kahwin tak ada anak ataupun memang dia tak nikah lagi, bujang matinya. Contoh, wa warisahu abawahu, yang mewarisi hartanya hanya mak bapak dia, fali ummihi thulus, mak akan dapat 1/3. Tadi dapat berapa? 1/6. Mak dapat 1/3. Di mana ayah? Maka sini ulama kata baki semua dapat ke ayah. Berapa dapat? 2/3. Mak mati, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. Allah kata apa? Kalau tak ada anak, mak dapat 1/3. Ayah dapat berapa? Namanya baki. Asabah binafsih, maknanya 2/3 dapatkan dia. Tak aci ustaz, saya yang mengandungkan mak, menyusukan mak, menidurkan mak, mengelembu macam-macam dia kata. Semua dia buat. Tak aci. Makcik aci kat belah buntung ramai.
Acik kat India ramai. Dia tak ada main acik-acik buka pintu macam tu. Jadi tugas makcik-makcik muslimat, bukan dia kata Islam ni diskriminasi. Islam ni bagus benar ni. Dapat kat ayah 2/3, suami dapat 2/3, ibu dapat 1/3. Duit 1/3 simpan dalam amanah saham satu Malaysia. Kalau ada lagi ya. Amanah tabung haji simpan. 2/3 ni habiskan duit ayah. Sebab tugas isteri untuk menghabiskan duit suami. Tuan-tuan kena ingat tu. Jangan marah. Orang khabar bukan saya khabar. Tugas isteri betul. Tugas dia untuk mentadbir harta suami dia. Maka terima kasih Allah SWT sekalian, Allah tak adilkan isu ni. Allah adil. Sebab dia tahu yang menanggung ibu ni suami dia yang tanggung. Yang tanggung. Okey. Habis boleh faham? Makcik dapat dua keadaan dah. 1/6 sekali, 1/3 sekali bagi ibu-ibu sekalian. Fa in kana lahu ikhwatun, jika sekiranya si mati itu mempunyai beberapa adik-beradik. Beberapa ni berapa? 2, 3, 4 orang, lebih daripada seorang. Fali ummihi sudus, mak akan dapat 1/6 balik. Tadi 1/6 kalau tak ada anak. Betul. Sekarang ni kalau dia adik-beradik, tengok kat sini. Contoh mak mati meninggalkan ibu, asalnya 1/3. Asalnya 1/3. Ayah baki. Tiba-tiba mak mati, kes yang baru ada 2 kakak. Ataupun 2 abang, tak kira kakak ke abang kandung ke sebab apa ke si ibu ke. Bila ada 2 kakak, dia menyebabkan kata Allah fali ummihi sudus, dia akan dapat berapa? Berapa tuan-tuan? 1/6. 1/6. Dan adik-beradik ni dapat tak? Adik-beradik ni tuan-tuan Allah SWT, kalau ada Power Rangers bernama ayah ni, memang mereka takkan dapat apa-apa. Tak dapat. Mereka takkan dapat apa-apa pusaka. Tetapi walaupun mereka tak dapat, dia telah mengganggu ni. Ganggu siapa? Ni. Sebab Allah sendiri kata, kalau ada beberapa orang adik-beradik, fali ummihi sudus, mak 1/6, maka baki ayah dapat berapa? 5/6. Walaupun umur ayah ni 99.9 tahun, 2 kakak, 2 abang ni semuanya sadar belaka lagi, tetap tak boleh lawan the Power Rangers ini. Jadi orang lelaki ni kuat, orang lelaki ni sangat kuat. Dan ni bantah tak haci Ustaz. Saya akan podah haci kat mana tadi. Maka kalau kamu tak puas hati, tunggu ayah ni mati dulu, maka dapat pula pusaka daripada dia. Jangan risau. Jangan risau. Ni sebab kita risau benda dunia ni jadi masalah buat kita ni. Meruban rambut sebab nak fikir dunia je kadang-kadang. Saya lah muda lagi tapi beruban banyak lah. Ada soalan tak setakat ni? Kita berhenti situ dulu setakat ni. Kita buka soalan. Ya je. Contoh kes yang lebih jauh, mana ibunya tuntut jumlah yang bilion lah. Tidak boleh kes ini. Okay, baik, terima kasih. Baik. Dia pergi ke mahkamah tu dituntut CJ Faraid. Memang itu antara law dia lah. Kena pergi ke mahkamah. Apatah lagi kalau melibatkan harta lebih daripada 2 juta ni, akan melibatkan mahkamah. Satu lagi, mak dia tu memang layak dapat. Mak layak dapat 1/6 daripada harta Jamaluddin Jarjis. Dia ada harta 1.2 bilion. Kalau kira-kira, kawan saya kira, dia akan dapat lebih kurang 300 juta lebih. Daripada 1/6, 300 juta lebih. Bukan RM365, 365 juta duit dia akan dapat. Maka lah isu ni macam tu lah. Kenapa dapat 1/6? Sebab adik-beradik Jamaluddin Jarjis ramai. Ramai. Jadi kalau sekiranya ayah ni tak ada, kalau ayah tak ada, mak mati hingga ibu dengan adik-beradik je, maka adik-beradik dia akan dapat. Adik-beradik akan dapat, mak akan dapat. Dua-dua akan dapat. Kalau mak tak ada, confirm lah mereka dapat. Kalau mereka ni tak ada, maka tak ada lah faraid. Dia pergi ke Baitul Mal. Tanya lagi lah tahu tu. Ada soalan tak yang tu? Jadi yang saya cakap, ya, Allah berfirman semua bahagia wasiat dulu baru hutang. Ya. Jadi bila kata-kata ayah ni wasiat anak dia suruh macam tanah ni bagi kat wakaf kat masjid, tiba-tiba dia tak buat, apa hukum dia?
Hukum tak ikut. Okey, baik, terima kasih soalan tadi. Allah dahulukan sebutan wasiat kepada hutang, walaupun dari sudut praktikalnya kena hutang dulu baru wasiat. Sebab apa? Sebab orang selalu buat macam kes Haji tanya tadi lah. Sebab bila suruh buat, dia tak buat. Baik, satu isu wakaf, wasiat untuk wakaf dalam tempoh kita selepas mati. Bila kita wakaf satu benda, wakaf dalam wasiat. Macam saya khabar, kalau abang mati, tanah ni wakaf kat masjid. Bila wakaf tu berkait dengan wasiat, dia terikat dengan wasiat. Dan hukum yang Haji tanya tadi, hukumnya haram lah, tak laksanakan. Saya kembangkan sikit lagi isu tu. Contoh, saya kata saya nak wakafkan tanah ni buat masjid. Maka saya pun meninggal dunia. Anak saya, dia boleh nak wakafkan semua tanah tu. Dan mereka juga boleh untuk cut hanya sekadar 1/3 maksimum. Sebab dia berkait dengan wasiat kita. Bila wasiat, Nabi kata 1/3 maksimum. Walaupun dia kata wakaf tu, anak-anak boleh bantah. Dan hukumnya bukan haram. Yang jadi haram, semua dia tak bagi. Itu haram. Allah SWT sebab ayah suruh wakaf. Kecuali lah tanah dia banyak. Di mana? Kampung apa ni? Kampung Jamuar ni, Kampung Jamuar ni ada tanah. Kampung Hidangan ada tanah. Kampung macam breakfast semua ada tanah belaka. Dia kata nak bagi tanah tu untuk sekolah tahfiz. Lebih tak daripada 1/3 seluruh harta dia? Tak lebih lagi. Maka wajib bagi seluruh tanah tu kepada dia. Tapi kalau tanah tu je yang dia ada, maka tak boleh lebih daripada 1/3, kecuali anak-anaknya bagus belaka. Dia kata tak apalah, sebab niat ayah untuk wakaf tanah tu untuk masjid, kita bagi semua. Itu anak terbaik. Tapi bukan bermakna kalau anak tu bantah anak tu tak baik, sebab dia ada hak juga. Sebab kita kata tadi, kalau berkait dengan wasiat. Tapi kalau masa hidup dia kata, mak, tanah ni abah wakaf untuk masjid. Dah khabar dah, tanah ni abah wakaf untuk masjid, cuma namanya tak ubah lagi. Itu berlaku semasa hidup lagi. Maka kalau ayah tu mati, tanah tu tanah wakaf ke tanah pusaka? Disebut tanah wakaf walaupun belum bertukar nama kepada pihak pemegang amanah masjid ataupun majlis agama Islam lagi. Sebab ada orang macam tu pula yang buat. Dia wakaf, tapi dia pula mentadbir. Ada disebut sebagai wakaf zurri, wakaf zuriat. Wakaf zuriat ni macam mana? Kita wakaf untuk keluarga kita je. Sampai kesudah keluarga kita yang bertanggung benda tu, dan dia tak boleh jual tanah tersebut. Wakaf zuri. Ada juga macam tu. Dia ada wakaf yang umum dan sebagainya. Banyaklah kalau bincang buat wakaf ni, banyak sangat yang boleh kita bahas. Cuma soalan Haji tadi, hukumnya haram kalau dia tak laksanakan wasiat si ayah tadi. Kalau dia makan pula tanah tersebut, memang tanah tak boleh makan, duit tanah tu, maka hukumnya tuan-tuan Allah SWT dosa bagi anak tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan tak tentang mak ayah Haji? Lanjutan daripada soalan yang bukan oleh ceramah ni. Dia si bapa ni, dia sekadar bercakap kepada satu orang kawan ni. Dia kata saya nak wakafkan tanah ni, tapi tanpa pengetahuan kepada anak-anak dia. Tanpa ada satu benda yang tertulis. Jadi bila mati ni si bapa ni, jadi orang yang kawan dia tadi bercakap bahawa bapaknya ada wakaf, anak ni tak berterima. Tak ada black and white, tak ada hitam putih. Jadi dalam persoalan ni apa uraian ni? Yang pertama, dari sudut perkataan. Kalau dia kata saya wakafkan tanah ni, memang dia wakaf. Kalau dia kata saya nak wakaf tanah ni, mana benda tu belum laku lagi, baru berniat nak wakaf, tak wakaf lagi, baru niat, tak berlaku pindah milik lagi. Maka kalau soalan yang Haji tanya ni, nak wakaf, dia belum wakaf lagi. Tapi kalau dia kata, mak, tanah ni aku wakafkan untuk masjid, maka dia dah lafaz dah. Maka terjadilah benda wakafan tersebut. Walaupun mungkin pihak penerima belum tahu lagi. Contoh dia kata aku nak wakaf. Kalau kata aku nak wakaf, kalau dia kata kalau aku mati aku wakafkan, itu jadi wasiat pula dah. Kalau dia kata aku nak wakaf, maka tuan-tuan Allah SWT itu belum terjadi lagi. Dia kena lafaz. Lafaz ni penting. Dari sudut ijab dan qabul tu, dia sangat penting. Dia tekan kat situ. Jadi pandangan saya lah yang dhaif ini, maka itu belum terjadi lagi wakafan kepada tu. Cumanya itu niat ayah dia. Kalau anak dia dapat tunaikan, itu terbaik. Tapi kalau anak dia bantah, memang sebab al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Bukti bagi orang berdakwa. Kalau dia dakwa ayah engkau pernah buat macam ni,
bukti. Maka sebab penting pada bukti tu. Saksi pula korang kena ada dua. Saksi siapa? Saya lah. Siapa yang dengar? Saya juga. Sudah. Jadi kadang-kadang ada kepentingan macam-macam. Itu. Jadi kaedah sebut al-bayyinatu ala mudda'i, bukti bagi orang mendakwa, wal yaminu ala man ankar, dan bersumpah bagi orang yang ingkar dakwaan. Allah. Tu lah yang boleh saya jawab. Kalau tak tepat tu boleh tanya majlis agama Islam. So, soalan je. Angkat tangan. Ya. Habis soalan. Okey, kita pergi kepada seterusnya suami isteri. Suami isteri ya. Dengar betul suami dan isteri-isteri sekalian. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan bagi kamu setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nikah, isteri kita tak melahirkan zuriat untuk kita, ataupun dia tak ada zuriat, kita nikah dengan anak dara, tak ada zuriat, nikah dengan dia pun janda, tak ada zuriat juga, maka kalau dia meninggal dunia, kita layak dapat setengah daripada harta dia. Tak? Jangan doa pula, ya Allah jangan dapat anak. Yang itu melampau lah kalau doa macam tu. Sebab siapa nak jaga kita kalau tak ada anak-anak dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Okay, kena doa lah pada Allah. Nak dapat zuriat ni dalam surah An-Nuh ada. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kata Nabi Nuh pada kaum dia, istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Istighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan kepadamu mencurah-curah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, pasti Allah akan tambah bagimu harta benda dan anak pinak. Syaratnya apa? Istighfar. Astaghfirullah. Saya istighfar banyak dah ustaz, anak tak dapat. Jangan risau, ambil anak akak. Allah SWT. Tapi orang tak nak ambil anak akak. Bukan risau sekarang ni, ibu-ibu boleh pergi cocok hormon kan. Kamu lama dia kata harus, kalau kita nak jadi ibu susuan, cocok hormon susu tu boleh menyusukan kepada anak, tapi dengan syarat mendapat persetujuan doktor-doktor Islam yang boleh kita siqah dengan mereka. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita lah kadang-kadang banyak mikir. Untuk itu usahalah. Ada kata minum las susu kambing, minum susu sufi, minum susu mamadil ke, apa-apa susu kambing yang boleh tuan-tuan minumlah. Kita ikhtiar. Ada kata makan macam-macam, pergi ke Mekah beli apa? Buah zuriat. Kawan saya telan biji, tak ada juga zuriat, lekat. Orang suruh asah dia telan tu. Punya tak sabar nak dapat anak. Kadang-kadang memang Allah tak bagi kat kita sebab ada sebab yang lain. Okey, habis. Jadi bagi suami sekalian, setengah kita dapat. Kalau isteri kita mati, dia tak ada zuriat. Baik. Fa in kana lahunna waladun, jika sekiranya isteri-isterimu tu ada anak, falakum rubu' mimma tarakun, kamu akan dapat 1/4 daripada apa yang isterimu tinggalkan. 1/4 daripada harta dia milik kita yang punya. Baru ni ada satu kes di Johor, orang tanya, telefon saya. Dia bernikah dengan seorang orang kaya. Orang kaya ni umur dekat 80-an, dia kata 80. Dia tengok tengok pocik ni, dia baru umur 50-an waktu tu. Jadi ditakdirkan dia kesian tengok lelaki tu, dia pun kahwin. Anak sulung lelaki tu sama tua dengan dia, isteri muda tu. Tapi disebabkan dia nak jaga kebajikan suami dia, kata makcik itulah, saya tak nak dengar dua pihak, tapi kata dia jaga betul-betul suami dia tu sampai suami dia meninggal, dan sekitar 2 tahun lebih nikah, mati. Dia jaga makan, basuh, berak, semua dia buat belaka sebagai seorang isteri. Sampai suami dia kata, kamu ni macam bidadari turun daripada langit untuk jaga aku. Punyalah, dia kata kat saya, betul ke tak? Wallahu a'lam. Tapi dia kata macam tu. Dan apa yang berlaku selepas suami dia mati, anak-anak mula tunjuk belang. Tunjuk tiger, belang tiger tu, belang rimau masing-masing. Masa suami dia sakit tu pun dah, dan masa tenang dah, anak-anak datang ambil duit yang ada, buat balik. Dia takut mak tiri dia mata ke darah seorang. Dia kata, makcik ustaz, demi Allah, dan kadang sebab dia cakap, kalau makcik nak makan duit suami makcik, dah lama makcik ambil. Sebab duit orang kaya kan, duit tak simpan dalam bank sangat, dalam bawah batak, dalam laci, celah ketiak letak, duit banyak. Di Kuala Kangsar itu ada seorang ustaz kau saya.
minta tolong kira duit orang tu dia gulung saja dekat 16,000. Dia gulung je. Duit anak dia bagi dia gulung-gulung disimpan. Gulung-gulung disimpan. Gambarnya ada orang sini ke apa? Dia minta tolong kira berapa faraid dia. Bukan zakat, kena keluar zakat ke tak? Nak. Lebih pada nisab zakat simpanan. Dia simpan, anak cari bila nak kemas bilik dia jumpa duit banyak. Duit bergulung-gulung belaka. Punya bagus. Kadang-kadang mak ayah dia tak guna pun duit anak-anak dia bagi. Anak-anak yang guna duit mak bapak bagi. Betul. Dia terbalik pula. Anak dia tak guna. Dia sayang duit anak dia bagi. Ada juga yang minta miskor terus 24 bulan miskor dah. Jangan lupa kalau anak yang soleh tak perlu kita ingatkan, dia dah ingat untuk kita, untuk Allah SWT. Nombor satu dia bagi kita dulu, itu anak yang soleh. Ada soalan tak suami-suami sekalian? Ada tak puas hati ke dengan kadar ni? Kena puas hati lah. Setengah dengan 1/4. Kemudian Allah SWT kata lagi, min ba'di wasiyati yusina biha audain. Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang. Dia kena settle lagi. Allah ulang sekali lagi. Bayar hutang, wasiat dulu, dan hutang dulu, kemudian buat wasiat. Kemudian Allah kata lagi kepada isteri-isteri, walahunna rubu'u, dan bagi isteri-isteri pula mendapat 1/4 illam yakul lakum walad. Jika sekiranya suamimu mati dan dia tidak ada zuriat, maka si isteri akan dapat 1/4 kalau suami kita tak ada zuriat. Satu. Yang kedua, dirahmati Allah SWT sekalian, kata ulama, kata Allah SWT, fa in kana lakum waladun, jika sekiranya suamimu itu ada anak, tak kiralah cucu, cicit, ciuk ke, macam saya khabar tadi, dia nikah dengan seorang orang kaya, orang kaya tu dah ada anak, maka makcik tu dapat berapa? Walahunna thumunu, dia akan falahunna thumunu, maka makcik tu ataupun isteri tu dapat 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh si suami itu tadi. Nampak macam sikit tuan-tuan Allah SWT, tapi ada sebab. Sebabnya apa? Sebab si mati telah meninggalkan zuriat dan sebagainya. Mimma taraktum, daripada apa yang kamu tinggalkan. Azan dulu ke tak? Azan. Okey, kita stop kejap. Allah SWT sekalian, fa in kana lakum waladun, jika sekiranya si suami tadi ada zuriat, maka isteri akan dapat 1/8 daripada apa yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audan. Semuanya Allah ulang sekali lagi, mestilah pembagian tersebut selepas disettlekan wasiat dan hutang-hutang si mati. Maka pada malam ni hadirin mati Allah SWT, kita telah belajar 3 golongan yang mendapat pusaka, iaitu pertama anak-anak perempuan, yang kedua ibu dan ayah, yang ketiga suami dan isteri yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita. Baik, last sekali kita baca pada ayat tentang adik-beradik seibu. Tulis kat situ adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu ni macam mana? Tahulah, adik-beradik seibu maknanya mak kita nikah lain. Ada juga macam tu. Mak nikah dengan 5. Ada minta maaf macam 5 ya. Mak nikah dengan 5. Mak dapat anak namanya Lan Todok dengan Siti. Baik. Mak kemudian nikah seorang lagi, jumpa dengan Zainab contoh. Dapat anak namanya Man Kidal. Semua hati belaka anak ni. Kemudian 5 ni tak puas hati mak kahwin, dia minta bercerai. 5 pula nikah dengan Z. Dapat anak namanya Faiza Husin contoh. Maka tadi macam Allah SWT, saya nak tanya pada tuan-tuan, Faiza dengan Siti ni orang panggil adik-beradik apa? Adik-beradik seibu. Dengan La pun adik-beradik seibu. Kalau Faiza dengan Man ada kena-mengena tak? Tak ada kena-mengena. Bau-bau bacang pun tak ada. Sebab apa? Jauh sangat. Baik. Kalau Lan dengan Man, orang panggil adik-beradik apa? Adik-beradik sebapa. Kalau Siti dengan Lan, dipanggil adik-beradik kandung.
Isu yang kita nak belajar ni lah adik-beradik seibu. Ni adik-beradik. Kalau siapa mati, bukan mak yang mati. Yang mati adik-beradik yang mati. Contohnya yang mati lan todak mati. Okay, lan todak mati, maka Allah SWT sebut dalam Quran, wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fa hum syuraka'u fi as-sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Dan jika sekiranya, kata Allah SWT, jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dia tak ada anak, dia tidak ada mak bapa, khususnya bapa, maka dia ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, tak kira laki ke perempuan, specialnya seibu ni tuan-tuan, tak kira laki ke perempuan, sama je bahagian. Kalau RM1, 50 sen seorang. Kalau RM10, RM5 seorang. Tak ada beza laki ataupun perempuan. Cuma Allah bezakan macam mana. Kalau ramai 1/3 dapat. Kalau seorang 1/6 dia akan dapat. Itu yang Allah SWT nyatakan. Okey, dalam kes macam ni, Lan mati meninggalkan Siti dan Faizal. Betul? Siti ni yang panggil apa? Adik-beradik dia, kandung. Dan meninggalkan Faizal seibu. Maka berapa Faizal dapat? 1/6. Assalamualaikum. 1/6. 1/6. Jangan takut lah, kita tak marah lah. 1/6. Siti akan dapat dengan kadar, kita akan belajar pada ayat terakhir bulan depan, insya-Allah ayat terakhir. Siti akan dapat setengah. 1/2 dia akan dapat. Tapi kalaulah 5 dengan Z ada seorang lagi anak, namanya apa nama? Ramlan, contoh Ramlan dan Faizal ni orang panggil adik-beradik seibu dengan Lan. Maka mereka berdua akan mendapat 1/3 bahagi sama rata. Itu maksud dia. Ataupun Faizal ni kita tukar jadi perempuan, namanya Rohana dan Ramlan. Tetap 1/3 bahagi sama rata. Dia tidak ada beza laki dan perempuan untuk adik-beradik seibu saja. Adik-beradik seibu saja. Baik. Okey. Man dapat tak? Ni Lan mati, Siti 1/2, Rohana 1/3. Man dapat tak? Adik-beradik sebapa dapat tak? Dapat. Sebab apa dapat? Sebab tidak ada adik-beradik lelaki kandung dan sebapa. Tidak ada lelaki untuk kandung, dan tidak ada lelaki lain untuk si bapa ni. Maka Lan akan dapat namanya baki. Man akan dapat namanya baki. Selepas diberikan 1/3/2, baki dapat akad dia. Tapi kalau lah dekat sini mak dengan 5, dia ada seorang lagi anak, namanya Zain nama. Nama Pakcik Zain. Jadi berapa anak? Lan mati, dia ada adik-beradik kandung laki seorang, adik-beradik kandung perempuan seorang, adik-beradik seibu laki dan perempuan ada juga. Maka waktu tu Man dapat tak? Man takkan dapat apa-apa. Sebab apa? Bertembung dua orang jenis asabah, maka dia utamakan kandung dulu. Tetapi seibu tak boleh tolak dia. Seibu tetap dapat. Walaupun sebapa tak dapat, seibu tetap dapat. Sebab apa? Sebab Allah memang tentukan kadar dia. Tapi jika sekiranya masa Lan mati, mak ni hidup. Mak ni hidup. Ni sekarang ni kita barakkan dia pun ni mati belakang ni. Ni mati semua. Tak ada. Tapi waktu Lan ni mati, contoh mak ni masih hidup, yang dapat siapa? Yang dapat mak seorang je. Yang lain hai bye-bye. Tak akan dapat apa-apa. Tu hebatnya Power Ranger tersebut. Power Ranger mak nama dia. Jadi hadirin macam Allah SWT sekalian, itulah sedikit sebanyak yang boleh saya bahkan. Saya sebenarnya serak suara sepanjang bulan ni, memang penuh jadual. Kecuali esok dengan lusa je saya rehatkan. Sebab lepas ni memang full lah program Maulid Rasul ni. Jadi saya buka soalan pada tuan-tuan. Senang sikit lah. Ada soalan Muslimat? Ha? Semua jenis hutang. Masuk PTN tu. Ya. Termasuk PT-PTN, PT-PT tipu semua kena bayar. Kena bayar lagi.
Ada nak tanya lagi? Yang soalan yang betul ni memang tak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih pada tuan-tuan sudi mendengar. Jadi buku ni tuan-tuan Allah SWT, buku yang saya terbitkan. Depan tu ada nombor iklan kami lah. Kami dalam iklan yang terbaru pada hari ini, kita telah melancarkan sekali lagi fasa terakhir untuk pembinaan bengkel, untuk pembinaan bengkel, sebab sekolah kami Mahat Hafiz Vocational ada bengkel satu lagi, ada satu ruang tapi tak cukup, kata kontraktor tu kena buat satu lagi. Kawan saya kata kena besarkan sikit lagi untuk ruang bagi pelajar-pelajar dalam bengkel tersebut. Maka kalau tuan berminat untuk infak pada kami, ada nombor akaun tertera sebagai wakafan. Kita mencari 500 orang dengan wakaf menilai RM50 seorang untuk 500 orang. Jadi kita target 25,000 lah untuk kita cari dalam masa 2 minggu ni, 14 hari ni, insya-Allah, untuk kita bayar kepada kontraktor tersebut. Dan saya sangat alu-alukan tuan-tuan untuk hadir ziarah kami dekat Baitul Diak sana Nun. Datang ziarah, tengok-tengok tempat kami. Kok ustaz ni buat atas angin je, minta-minta derma, tak ada ke mana pun. Jadi boleh datang ziarah kami. Kami sangat alu-alukan biiznillahi azza wa jalla. Dan buku ni berharga bukan RM22 tu, RM2 akan disalurkan kepada surau masjid. Kita tak bayar 20 saja. RM2 tu kita akan minta Ustaz Saleh potong lah nanti untuk masukkan kepada akaun masjid, insya-Allah. Jadi sekali itu daripada saya. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, tersilap fakta saya berikan kepada tuan-tuan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.